So dia tangguh sampai 7. Jadi chief kata dia tangguh sampai 8. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Disember 2021, sebanyak 2,763 kes positif COVID-19 telah dikesan di kalangan pengembara yang tiba di pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,446 kes positif COVID-19 dikesan dalam kalangan pengembara yang tiba dari Arab Saudi. Diikuti Singapura 322 kes, Indonesia 264 kes dan United Kingdom 217 kes. Sebagai perbandingan, dalam tempoh 14 hari yang lepas atau dalam minggu epidemiologi ke-51 dan 52, kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara yang tiba dari Arab Saudi mencatatkan bilangan tertinggi, iaitu 1,161 kes berbanding Singapura 13 kes, Indonesia 8 kes dan United Kingdom 49 kes. Untuk makluman, bermula pada 13 Oktober 2021, kumpulan pertama jemaah umrah dari Malaysia telah berlepas ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah dan SOP khas bagi tujuan mengerjakan umrah telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN pada 18 Oktober. Pada 30 Disember, 2 lagi kes COVID-19 disahkan varian Omicron, menjadikan jumlah keseluruhan varian ini adalah sebanyak 64 kes. 63 daripadanya melibatkan pengembara dan 1 kes disyaki jangkitan tempatan. Daripada 64 kes jangkitan COVID-19 varian Omicron ini, sebanyak 32 kes ataupun 50%, half, dikesan dalam kalangan jemaah umrah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa Institut Pendidikan Perubatan IMR telah menjalankan ujian PCR Genotyping Assay ke atas 1,077 sampel kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara dari 21 sehingga 29 Disember. Sebanyak 966 daripadanya telah menunjukkan berkemungkinan varian Omicron, presumptive Omicron, dan kini menunggu keputusan ujian jujukan penuh whole genomic sequencing. Daripada 966 presumptive Omicron sampel tersebut, 750 atau 78% melibatkan sampel pengembara yang tiba dari Arab Saudi. Sehingga 30 Disember, terdapat 9 kluster yang berlaku melibatkan jemaah umrah, iaitu 5 kluster melibatkan kes-kes indeks yang disahkan varian Omicron. 1 kluster melibatkan kes indeks presumptive Omicron yang menunggu keputusan whole genomic sequencing. 3 kluster melibatkan kes-kes indeks positif COVID-19 yang bukan varian Omicron, kemungkinan besar varian Delta. Perhimpunan berskala besar melibatkan jemaah dari pelbagai negara semasa di Arab Saudi mendedahkan para jemaah kepada risiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 termasuk varian Omicron. Situasi ini menyukarkan para jemaah untuk mematuhi SOP umrah yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Kita faham. Dan satu lagi yang saya nak sampaikan adalah SOP di Arab Saudi, kalau mereka positif, tak dibenarkan naik pesawat. Tetapi kalau mereka close contact, kontak rapat, mereka dibenarkan balik. Dan ini juga meningkatkan risiko penularan COVID dan juga Omicron. Apabila kontak rapat, dibenarkan untuk terus naik pesawat tanpa perlu diasingkan untuk tempoh 7 hari seperti mana yang berlaku di Malaysia. Melihat kepada situasi tersebut, satu perbincangan khas telah diadakan pada 30 Disember semalam bersama beberapa agensi yang terlibat dalam pengurusan jemaah umrah seperti Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar, Kementerian Pengangkutan, Majlis Keselamatan Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Imigresen Malaysia dan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji ataupun PAPUH. Ia seterusnya disusuli dengan mesyuarat khas kuartet yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, yang dihadiri oleh ahli-ahli kuartet tetap yang lain, Datuk Seri Tengku Zafrul, Tan Sri Anwar Musa dan saya, dan juga turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin,
Menteri Hal Ehwal Agama Ustaz Idris Ahmad dan juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong. Mesyuarat kuartet tersebut telah setuju dengan langkah-langkah tersebut untuk kita menangguhkan sementara kebenaran perjalanan umrah bermula 8 Januari 2022. Tidak ada perjalanan mengerjakan umrah selepas 8 Januari sehingga tarikh yang dimaklumkan kelak. Tempahan tiket penerbangan perjalanan umrah yang baru ditangguhkan berkuat kuasa 1 Januari hari ini. Maksudnya tidak lagi ada tempahan baru ataupun new booking untuk umrah sehingga tarikh yang dimaklumkan kelak. Kuarantin wajib di stesen kuarantin atau hotel yang telah dikenal pasti sebagai stesen kuarantin oleh pihak NADMA bagi jemaah umrah yang pulang ke Malaysia bermula 3 Januari. Maksudnya jemaah umrah yang tiba pada hari Isnin mesti dikuarantin di stesen kuarantin dan tidak lagi diberikan kebenaran untuk kuarantin di rumah. Bagi jemaah yang akan berlepas ke Tanah Suci pada 1 hingga 7 Januari, mereka dibenarkan untuk meneruskan perjalanan. Ya, kita bagi grace period sehingga 7 Januari. 8 dah tangguh dah. Mereka bagaimanapun perlu menjalani kuarantin di stesen kuarantin atau hotel yang telah dikenal pasti sebagai stesen kuarantin oleh pihak NADMA apabila tiba di Malaysia. Hasil mesyuarat telah diangkat kepada persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan bersetuju memutuskan untuk menangguh sementara kebenaran perjalanan umrah seperti mana yang saya telah umumkan bermula 8 Januari. Untuk hari ini dan esok kita akan memakai peranti digital, peranti pengawasan digital kepada mereka yang dibenarkan kuarantin di rumah dan dari segi nasihat dan rayuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi jemaah umrah yang pulang pada hari ini, pada hari esok dan juga yang telah pun pulang dan sedang menjalani kuarantin, saya harap dapat patuh kepada kuarantin. Maksudnya mengasingkan diri daripada ahli-ahli keluarga dalam isi rumah yang sama. Ya, pertamanya bukan hanya mereka yang pulang daripada umrah yang dikenakan peranti digital, tetapi semua yang pulang daripada negara-negara berisiko tinggi termasuk daripada United Kingdom diminta untuk pakai peranti digital. Balik daripada Amerika Syarikat diminta untuk pakai peranti digital. Semua negara yang ada dalam negara berisiko tinggi mesti memakai peranti digital untuk kita mengawal perjalanan mereka sewaktu mereka sepatutnya berada dalam kuarantin. Jadi tidak timbul soal hanya jemaah umrah saja dikenakan. Tetapi untuk langkah ini, mungkin akan ada yang tanya kenapa mereka yang pergi ke umrah saja yang dikenakan untuk kuarantin wajib yang dan ditangguhkan. Sebab kalau kita tengok dari segi bilangan kes Omicron, hampir separuh yang disahkan Omicron adalah daripada Arab Saudi. Itu yang pertama. Tetapi yang lebih membimbangkan adalah maklumat terkini, iaitu daripada 966 banyak dah kes Omicron ni presumptif. Presumptif maksudnya ujian pertama ada ciri-ciri Omicron. Dan saya baru saja tanya Dr. Ravi daripada IMR. Saya kata bila dia presumptif Omicron, adakah kemungkinan besar bila disahkan oleh jujukan genom penuh dia akan jadi Omicron? Dia kata almost 100%. Dia kata 100%. Ya, maksudnya daripada 966 presumptive Omicron, 750 daripada jemaah umrah yang tiba daripada Arab Saudi, 78%. Ini daripada 21 hingga 29 Disember. Ini data terkini. Jadi bila saya dikemukakan dengan data tersebut, saya telah minta supaya diadakan mesyuarat kuartet khas tergempar semalam. Sebab bila kita berdepan dengan maklumat seperti ini, saya rasa we cannot sit tight and assess. Kita kena melaksanakan sesuatu dengan pantas. Dan saya mesti melaksanakan tugas berdasarkan kepada statistik dan data yang dikemukakan. Tidak ada mana-mana menteri, there's no Muslim minister that wants to do this. Least of all for me. I know how important this is. Tidak ada menteri beragama Islam yang nak tangguhkan
ibadah umrah. Tetapi ini perkara yang serius, ya. Ini bukan tweet di social media, ini bukan video di TikTok. This is your life.